Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Siapa sangka, kes Zara Khairina ini bukan sekadar kisah tragis seorang pelajar, tetapi berpotensi untuk menggoncang politik Sabah menjelang pilihan raya negeri. Ceritanya bermula apabila mangsa pelajar tingkatan 1 yang berusia 13 tahun di sebuah sekolah agama di Papar ditemui terjatuh dari tingkat 3 asramanya. Kemudian mangsa dibawa ke hospital tetapi akhirnya meninggal dunia. Dari situ satu demi satu persoalan muncul. Adakah ini sekadar kemalangan biasa ataupun ada sesuatu yang coba disembunyikan? Apa yang mengejut? Selepas kematiannya, mayat Zara terus dikebumikan tanpa bedah siasat. Hanya selepas ibunya melihat kesan lebam pada badan anaknya, barulah timbul tuntutan untuk menyiasat semula. Paling menghairankan, pakaian dan barang pribadi mangsa dikatakan tidak disita sebagai bahan bukti. Itu adalah sesuatu yang jarang berlaku dalam siasatan kematian yang mencurigakan. Bukankah sepatutnya itu procedure standard police? Kes ini meledak di media sosial. #Justice for Zara menjadi lautan suara rakyat Sabah yang marah dan kecewa. Dari Sandakan ke Tawau, sampailah Labuan ribuan orang berhimpun, berpakaian hitam menuntut keadilan. Malah, di Kuala Lumpur, sekumpulan petunjuk perasaan berarak dari Tugu Negara ke Parlimen, menyerahkan memorandum kepada wakil rakyat dari kedua-dua belah pihak. Rakyat kata mereka tidak mahu kebenaran ini disapu di bawah karpet. Itu bukan sekedar kes buli biasa. Mereka percaya ini adalah kegagalan institusi, kegagalan pihak sekolah, pihak berkuasa, dan sistem keselamatan pelajar. Universiti Malaysia Sabah melalui Prof. Dr. Romzi Ationg memberi amaran bahawa kes ini akan mempengaruhi sentimen pengundi. Rakyat sudah mula hilang kepercayaan terhadap pihak berkuasa. Dalam PRN Sabah yang mesti diadakan sebelum 11 November tahun ini, pengundi mungkin memberi keutamaan kepada calon ataupun parti yang menjanjikan reformasi institusi, ketelusan, dan langkah perlindungan pelajar yang jelas. Romzi juga kata yang kerajaan perlu cepat bertindak. Bukan sekadar siasatan polis biasa, tetapi dengan mewujudkan panel bebas, protokol anti-buli, keselamatan asrama, dan mekanisme laporan yang mesra pelajar. Kalau tidak, kemarahan rakyat ini akan menjadi dendam politik yang panjang. Sabah DAP Youth mendesak supaya pengetua, penolong kanan HEM, dan warden disuspend serta merta, bukan dipindahkan. Kerana mereka risau kalau orang yang sedang disiasat masih lagi berada di sekolah, proses siasatan boleh diganggu. PAS Sabah pula lebih berani menuding jari, mengatakan Zara gagal dilindungi kerana tiada CCTV. Keluarga dihalang daripada membuat laporan polis dan budaya senior rule dibiarkan berleluasa sebagai tradisi yang akhirnya melahirkan gejala buli. Semua ini menambahkan lagi tekanan kepada kerajaan negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah, Pakatan Harapan yang sebelum ini sudah dibelenggu masalah asas seperti bekalan air dan juga elektrik. Desakan rakyat akhirnya memaksa Peguam Negara mengarahkan satu inquest bagi menentukan punca sebenar kematian mangsa dan melihat sama ada terdapat unsur jenayah. Ini adalah langkah yang penting kerana inquest dilakukan secara bebas di Mahkamah Coroner. Bukit Aman juga sudah membentukkan pasukan khas siasatan dan pengarah CID Datuk M. Kumar mengesahkan terdapat bukti kes ini berkait dengan buli. Mereka kini menyiasat di bawah Seksyen 507D-2, tetapi yang paling mengejutkan, Kumar turut mengakui pegawai penyiasat awal telah melakukan satu kesilapan yang sangat besar, yaitu tidak menempah bedah siasat walaupun prosedur menuntut begitu. Pegawai tersebut dan penyeliannya akan dihadapkan ke jabatan disiplin. Di media sosial pula, orang ramai bukan sahaja marah kerana kelemahan siasatan awal, tetapi juga kerana tersebarnya dakwaan bahawa ada tangan-tangan gaib yang cuba melindungi individu tertentu.
Antara yang dituduh termasuklah ahli keluarga tokoh politik, namun pihak berkuasa telah menafikan semua dakwaan itu. Walau bagaimanapun, penafian itu tidak cukup untuk menghentikan spekulasi. Ibu Zara sendiri sebelum ini menolak autopsi, tetapi selepas melihat kesan lebam, dia mengubah pikiran dan melakukan siasatan penuh. Itu menunjukkan betapa cepatnya persepsi berubah apabila bukti fisikal sudah mula terlihat. Sekarang persoalan besar yang mengganggu pikiran ramai ialah kalau betul ada campur tangan pihak berpengaruh, bagaimanakah bentuknya? Adakah ini melibatkan penahanan dokumen, saksi, ataupun bahan bukti? Adakah kebenaran ini akan keluar di mahkamah atau ia akan terus disorot? Setiap kali rakyat bertanya, jawabannya masih lagi samar-samar. Dan jika benar ada cubaan melindungi pihak tertentu, kesannya bukan sahaja pada keadilan untuk Zara, tetapi juga pada keputusan pilihan raya nanti. Ramai ibu di Sabah sudah berkata secara terbuka bahwa kes ini akan mempengaruhi undi mereka. Bayangkan, satu kes kematian seorang remaja boleh menjadi pemangkin kepada perubahan politik yang besar. Inquest nanti akan jadi pentas yang besar, saksi akan dipanggil, bukti akan dibentangkan, dan segala kelemahan prosedur akan didedahkan. Tetapi soalan yang paling membakar hati, adakah semua pihak yang terlibat akan benar-benar diheret ke muka pengadilan? Atau ada lagi yang akan terlepas? Kalau kebenaran ini sekali lagi disorot, bukan sahaja rakyat Sabah, malah seluruh negara akan melihat ini sebagai kegagalan mutlak sistem kita. Dan kamu semua, sahabat-sahabat semua, kalau betul ada tangan gaib yang cuba padamkan kes ini, apakah motif sebenar mereka? Adakah untuk menjaga nama baik institusi? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di sebaliknya? Coba komen di bawah apa yang kamu semua pikir. Sebab di dalam kes Zara ini, setiap butir maklumat mungkin adalah kunci kepada kebenaran yang kita cari. Jangan lupa subscribe semua dan tekan lonceng, sebab kita akan terus mengupas perkembangan inquest ini langkah demi langkah sampailah kebenaran betul-betul terbongkar. Baiklah semua, salam sejahtera, salam reformasi, dan salam perjuangan. Hentikan gejala bully di sekolah, semuanya bermula di rumah. Sekian saja semua, jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih.